pernah korang rasa like korang rasa macam diri korang tak berguna kan? I mean like this past 1 bulan yang sebelum ni korang rasa macam korang tak achieve anything, korang rasa macam apa yang aku buat lah dalam masyarakat, apa yang aku buat terhadap family aku lah. Aku rasa macam aku tak ada some contribution kepada family kita ataupun kepada kita punya society what not. Yeah, lalu kita bincangkan pasal benda tu lah. Alright, Cikgu Ulwan pun actually benda ini menjadi orang kata apa common theme dalam diri saya sendirilah. Sebab saya ni kalau korang tengok kan, macam yakin gila kan cakap depan kamera. Macam tak ada benda lah, the world is nothing lah kan. Nampak macam Cikgu Ulwan kalau jumpa kata apa rimau dia tak risau rimau tu. But yet again, I think benda tu hanyalah orang kata apa di hadapan kamera ataupun ianya semata-mata skill saya bercakap depan kamera. Tapi tak semestinya saya tak rasai benda yang kita bincangkan pada hari ni lah, which is saya pun masih lagi sampai sekarang rasa macam constantly rasa macam diri kita ni macam tak achieve anything tau. The world macam bergerak secara slowly, progress saya terhadap kehidupan daripada segi editing saya, daripada segi progress saya tengah diet sekarang ni dalam masa 3 minggu. Saya rasa macam terlalu slow sangat lah pada Cikgu Ulwan lah. And then benda tu menyebabkan kita rasa macam ditarik tau. Macam dalam body kita ada something yang ditarik ke belakang yang menyebabkan emosi kita kata kau buat apa tu dalam dunia ni? Kau macam apa benda tu? Kalau kau compare dengan orang lain kan. Kalau kau compare dengan orang lain dah achieve macam-macam lah. Dia buat this achievement, dia berjaya buat bisnes sendiri ke ataupun dia berjaya bagi hadiah kereta dekat mak mertua dia. Berbanding dengan kita, apa yang kita buat, kita hanya duduk di rumah. Yelah macam company yang saya bekerja work from home, so lagilah orang kata apa work from home ni salah satu simptom yang bakal berlaku adalah korang akan rasa macam menyendiri ataupun korang rasa macam isolated disebabkan korang bekerja like hadapan komputer and tak bergerak banyak sangat macam mana korang yang bekerja 9 sampai 5 ni lah kan. And then kenapa kita rasa macam tu kenapa kita rasa macam sentiasa down. And kita pun orang kata apa perasaan tu is sebenarnya normal lah. It's quite typical antara saya dan juga anda dan juga maybe kepada pemimpin-pemimpin luar sana pun. Kalau kita tanya Mark Zuckerberg ke mungkin like mendiang Steve Jobs ke, saya rasa mereka ini pun akan rasa benda yang sama lah. Kalau saya lah, ini sekadar pendapat peribadi saya lah. Kita sebenarnya bukan tak progress, kita sebenarnya progress. Kebiasaannya perasaan yang di-develop dalam diri kita ni adalah ianya akan muncul apabila kita sebenarnya sedang buat progress. Something ada lebih kurang. Contoh saya bagi contoh paling mudah lah. Let's say lah kalau macam kita nak drive ke Kelantan, which is kita punya rumah dekat Selangor, nak balik ke Kelantan sebab nak jumpa mak ayah, nenek tu semua kan. Macam saya orang Kelantan lah. And then kita ambil kudrat untuk drive ke sana kan. Bila kita nak drive, korang pasal tak? Along the way nak drive tu, barulah kita rasa macam ada perasaan takut macam, alamak kalau accident macam mana? Kalau tayar meletup macam mana? Kalau tak sampai macam mana? Alamak, aku patut pergi ke? Ke aku patut like night flight ke, lagi selamat ke, what not? So, nampak tak? Benda tu sebenarnya is triggered by kita punya I would say fight or flight punya system lah, di mana setiap kali kita buat something yang orang kata apa mencabar diri kita keluar daripada comfort zone kita, kita keluar daripada comfort zone, benda tu akan automatically trigger dan akan keluar macam-macam alasan yang dia berikan kepada kita untuk kita patah balik ke ataupun terus give up and what not lah. So dalam keadaan yang macam ni lah, benda ini tak akan di-trigger sekiranya korang tak pergi keluar drive ke Kelantan, faham tak? Maksudnya, korang tak akan ada kerisauan kalau korang macam duduk rumah and tidur. Faham tak? Macam, kononnya macam kerisauan tu lega lah sikit kan. Tak ada orang yang nak drag me down. Tak banyak orang kata apa cakap-cakap dekat dalam otak ni lah yang mengatakan, kenapa kau nak pergi bla bla bla, nanti pergi takut ni bla bla bla. But yet again, that is a good indicator untuk kita katakan yang sebenarnya you did a very good job sebenarnya. Tetapi ada satu elemen yang menyebabkan korang rasa macam korang tak achieve something adalah satu benda je sebenarnya. Sebab kita keep comparing progress kita yang sekarang ni, yang tak seberapa ni, dengan orang-orang yang dah power pada fasa yang dia ada sekarang. Contoh.
let's say lah kalau saya nak meniaga smartphone, saya pengeluar let's say lah Xiaomi contoh, Xiaomi kan. Saya nak lawan Xiaomi, saya punya company adalah Xiaomi. Tak tahulah makna Xiaomi tu apa. And saya duk compare, saya sentiasa macam down sebab saya sentiasa compare dengan fasa saya nak figure out nama pun belum pasti lagi. Saya nak cari staff pun tak tahu nak buat macam mana, sale pun tak tahu apa. Dengan company yang sekarang ini sudah establish, yang dia sudah lalui orang kata apa, fasa-fasa try and error, orang masuk keluar masuk syarikat, tiba-tiba ada pekerja sailang ataupun hijack company dia dalam keadaan mungkin politik Amerika mengacau polisi-polisi yang Xiaomi buat dan sebagainya. Dengan kita compare lah dengan kita punya orang kata apa, fasa pertama dalam buat bisnes. Menyebabkan kita punya orang kata apa, sudut pandang kita nampak kita dekat bawah ni kan, kita ada bangunan, ada kita ni Xiaomi ni dekat level 1, Xiaomi dekat level 10. Jadi kita pandang ni macam ni je. Sebab itulah korang akan rasa terdetik untuk kata, oh aku tak berguna lah. Sebab saya ternampak Xiaomi yang saya kejar tu dah jauh lah, dah pergi lama dah, dia macam dah over the top sangat lah. Saya ni sampah dalam orang kata apa, dalam pesara bisnes kan. Just imagine kalaulah kompetitor kita iaitu Xiaomi tu tidak wujud lah. Kita hanya ada company Xiaomi yang mana kita boleh start from bottom and then we have nothing to compare. Dia akan membuatkan ada banyak perbezaan kan, betul tak? So macam disebabkan kita ni dibusykan dengan orang kata apa, compare kita punya performance sekarang dengan performance orang lain, yang mana sebenarnya bukannya comparison A to A pun menyebabkan kita rasa macam we are doing nothing lah today. Saya bagi contoh kisah saya sekarang ni dalam fasa nak diet dan juga exercise balik. Izinkan saya minum kejap. Okay. Dalam fasa 3 minggu ni lah kan, saya memang sekarang ni akan consistently bangun pukul 5 pagi. And then masak untuk isteri lagi. Saya masak untuk isteri, prepare sikit rumah sikit, and then pergi jogging ke Putrajaya tu bertolak sejak daripada pukul 6 sampai Putrajaya 6.30, and then saya lepak sekejap, saya basuh muka dekat stesen minyak tu semua, and then 6.45 baru saya go to my jogging session. Sampailah ke pukul 8.30 macam tu lah lebih kurang. And then in the middle tu macam biasalah, kita tengah penat kan. Bila kita tengah penat, orang kata apa, destinasi nak kembali patah balik kepada destinasi asal, which kita saya tu jauh lagi. Menyebabkan saya rasa macam terfikir tau, alamak aku ni dah lah sekarang ni masih lagi jogging dan jalan. Dia bukan jogging yang macam constant pacing laju kan. Tak, sekarang ni jogging saya macam biasa saja. Saya pun tak larat lah, saya pun tak larat anyway. But jadi kan saya duduk terfikir macam, alamak, aku dengan orang lain takkan macam tu kot. Dia macam saya pernah tengok lah kawan saya yang memang dia gunakan kaedah yang sama dengan saya, tapi dia punya orang kata apa, kaedah tu jadi lagi efficient lah dalam deliver orang kata apa, weight loss. Maksudnya kalau saya biasanya performance saya sebulan 1 kilo je paling orang kata apa, optimum lah untuk saya turun kan. Sekarang ni saya 113. So bulan ni saya target 112 kilogram saja. Now imagine kawan saya pun berat yang sama, start lain sama macam saya. But jadi kan dia boleh buat performance like what? Sebulan dia boleh turun 4 hingga 5 kilo. Tak kisahlah sehat ke tak sehat, turun macam tu saya tak nak bincang. But jadi kan saya akan rasa down lah dengan progress yang macam tu. Faham tak? Dia macam, apa ni kan? What's going on with me kan? Kenapa aku tak macam dia? Tu yang menyebabkan kita rasa macam apa yang kita buat pada hari ini tidaklah nampak macam baik sangat. But jadi kan kalau saya lah, my tips is that saya tukar saya punya mindset adalah dengan kita cakap kepada diri kita sendiri adalah kita fokus on kekuatan kita sendiri, satu. Yang kedua, kita compare dengan diri kita yang sebelum ini sahaja. Tu je. Contoh saya bagi contoh lah. Kita backtrack balik 3 minggu ke belakang ini untuk Cikgu Luan sendiri lah. Sebab saya owner video, so saya boleh cerita sudut saya lah. Keadaan Cikgu Luan sekarang dengan 3 minggu sebelum, saya nak tanya korang lah. Dah orang kata apa, dah diet, dah exercise dalam masa 3 minggu ni, lemon teh ice adalah orang kata apa, tak ada gula. Saya dah buat benda tu selama 3 minggu. Mana lagi better? For sure kita cakap Cikgu Ulan pada hari ini, specifically pada 19 Julai 2022,
adalah orang yang lagi better daripada 3 minggu yang sebelum. Betul tak? So itu sahaja sebenarnya fokus yang kita sepatutnya fikirkan. Betul tak? Kita hanya fokuskan kepada diri kita yang sebelum ini sahaja. Dulu sebelumnya teruk. Tapi sekarang ni dah banyak benda lah yang kita belajar kan. Daripada segi exercise. Mungkin saya punya video editing daripada yang 3 minggu lepas, mungkin saya dapati ada beberapa kecacatan. Tapi selepas 3 minggu, which is hari ni, saya dapati banyak benda lah yang saya belajar. So, dengan menukar sudut pandang macam tu, saya dapati, oh, wah, okey juga aku ni sebenarnya. Aku okey je sebenarnya. Bukan sekadar okey. I'm proud of myself for that sebenarnya. I think saya macam dah tak nampak dah orang lain ni sebagai kompetitor ke, orang lain ni sebagai kata apa pengacau hidup kita ke, ataupun something like that lah. So orang lain ni kita anggap dia sebagai distraction lah, senang cakap. Bila kita compare with our older self ni, dia ibarat macam zaman dulu iPhone lah. Ni zaman sekarang mungkin iPhone dah tak approach macam tu kan. Zaman dulu iPhone 11 kot, iPhone 11 and before, diorang biasanya akan compare, dan bila diorang buat press conference, diorang akan compare iPhone 11 dengan iPhone 10 yang sebelum. Sama juga dengan orang kata apa pelancaran iPhone 10, dia akan compare dengan iPhone 8. Bukan iPhone 8, iPhone 7 waktu tu kan. So dia akan bagi tahu iPhone 7 orang kata apa 30% slower than iPhone 11, iPhone 10 even. Sama juga iPhone 11 is 35% better than 10. Maksudnya dia sebenarnya sedang compare dengan produk-produk dia sendiri. So dalam konteks kita sebagai manusia, kita lah kata apa, kena ikut lah jejak langkah Apple. Walaupun saya tak berapa nak setuju sangat lah dengan kata apa business yang Apple buat. But yet again, sebenarnya kita make a good progress. Walaupun slow lah. Let's say lah, it's a fact yang kita kata kita punya progress slow. Let's say lah, orang lain boleh buat like sebulan 30% improvement, self-improvement. Tapi kita hanya boleh buat 5%. But korang kena faham tau, 5% progress jauh lagi baik daripada rakyat Malaysia yang juta-jutaan orang ni yang tak buat apa-apa. Contoh saya jogging kan. Siapa je yang boleh jogging seawal pukul 5 pagi dah start bangun? Kita boleh bilang dengan jari tau. Bukanlah dengan jari, maksudnya boleh bilang lah senang cakap. Walaupun progress saya 5%, 3%, 2%, it is still much. Sebab semua dalam keadaan 5.30, pukul 6, orang lain semua tidur. Dan saya masih lagi bertekad untuk jogging dan ubah diri saya sendiri, in which I wanted to say to myself, I did a very good job. You must continue because it is a better lifestyle daripada yang sebelum. Ya, itu sajalah aku nak share kepada you guys lah berkenaan dengan apa yang saya rasa, apa yang korang rasa, dan saya cuba bantulah in terms of memberitahu perkara-perkara ini kepada anda. Harapnya membantulah. Itu saja nak cakap kepada you guys. Saya ucapkan good luck lah kepada you guys yang ada kudrat untuk mengubah kehidupan anda kepada yang lebih baik. Tak kisahlah kesihatan ke, in terms of career. Just nak bagi tahu kepada you guys, you did a very good job. You deserve a pat in your back. Maksudnya, tahniah, bagus, semua bagus. Keep it up, go. Jangan pandang belakang. Itu saja. Saya Cikgu Luan, siapa lagi? Saya Utan.